أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mensyukuri nikmat, orang-orang yang memenuhi tuntutan syukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kuliah pada malam ini saya berhasrat untuk mengajak muslimin muslimat sekalian untuk memerhatikan satu dua perkara yang berkaitan dengan agama kita, terutamanya dengan kita sebagai umat manusia dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di usia-usia penghujung kehidupan manusia ini. Jadi untuk itu mari kita memerhatikan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umat ini. Kita umat Islam, umat yang bukan saja disuruh supaya ada kesepakatan, ada hubungan, ada keakraban dan ada ikatan yang kuat. Memang kita disuruh supaya membina hubungan yang kuat antara sesama Muslim ini. Asas yang menjadi kekuatan hubungan antara sesama Muslim ini, pertama sekali adalah asas akidah keyakinannya, keyakinan tauhidnya, iaitu keyakinan kalimat tauhid yang tersemat pada ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah asas kepada penyatuan umat Islam ini, asas tauhidnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Katakanlah wahai Muhammad, marilah, yakni supaya umat Islam ini bersepakat, bersepadu
yang terarah kepada kalimat yang mana sama saja. Setiap orang Islam, setiap orang yang mukmin itu, maka pegangannya sama saja. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Yani kalimat yang pada kalimat ini semua manusia sama dari segi keyakinannya. Keyakinan yang bertunjangkan kepada ketauhidan. Keyakinan kepada meyakini ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Yakni yakin kepada keesaan Allah yang menciptakan seluruh alam ini dan mengaturnya dan memerintahkan kita supaya mematuhi perintah dan juga larangannya. Jadi pada kalimat ini, inilah titik persamaan antara seluruh umat muslimin. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang kedua, titik penyatuan pada umat ini adalah pada ukhuwah Islamiyahnya, pada persaudaraan Islamnya. Maka itulah yang menjadi tali penghubung antara umat muslimin, keyakinan tauhidnya dan juga persaudaraan Islamnya. Dan mengenai berkait dengan hubungan antara sesama muslim ini, Nabi SAW telah memberikan beberapa tamsilan, beberapa analogi, beberapa kiasan untuk kita sama-sama fikir dan fahami dan mengambil iktibar daripada tamsilan yang diberikan oleh Nabi SAW. Tamsilan yang pertama, seperti yang disebut dalam satu riwayat, bagaimana Nabi mengumpamakan seperti satu safinah, satu kapal. Jadi satu kapal yang kita tahu, kapal ini dari segi penghuninya terdiri daripada kepelbagaian. Kepelbagaian kepakaran, kemahiran, kebolehan, dan masing-masing itu ada tugasan tersendiri. Maka demikianlah umat muslimin ini. Dari satu sisi, perumpamaan sebuah kapal itu menunjukkan beberapa aspek hubungan sesama muslimin. Dalam kapal itu ada kaptennya yang akan memandu, yang akan pimpin perjalanan kapal tu nak pergi ke mana. Kemudian di dalam kapal juga ada pekerja-pekerja dan tugasannya berbagai-bagai dan sebagainya lah. Dia cukup untuk memahamkan kita tentang kedudukan umat Islam ini. Seumpama sebuah kapal yang ingin berlayar ke satu tempat itu, yang mana ada kapten dia tu, yang pandu, yang bawa ke arah satu destinasi ini. Baik, kemudian pertama sekali kita kena faham sebagai umat muslimin ini, umat yang saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Tak boleh nak elok. Kita kena ingat bahawa masing-masing perlu memerlukan. Kalaulah dalam kapal tu hanya kapten seorang saja, dia tidak mampu untuk mengendalikan sebuah kapal tu. Kalau dia seorang saja. Demikian juga secara individunya, yang berada dalam kapal tu tukang jaga enjin saja. Dan dia seorang je. Tanpa mengambil kira kepakaran orang lain dan tugasan orang lain, maka demikian juga kapal tu tak akan berjalan dengan baik. Jadi, pertama sekali kita kena faham sebagaimana dalam kapal tu ada kepelbagaian, ada kemahiran tugasan yang berbagai-bagai. Maka demikianlah umat Islam ini.
Ada orang yang dijuruskan kepada pendidikan keagamaan. Dia jadi orang alim tentang hukum hakam. Tapi dia tidak tahu semua perkara. Dan dia tidak mampu menyelesaikan semua perkara. Maka adalah di antara mereka itu yang diberikan kedudukan sebagai orang-orang yang memimpin, sebagai ketua dan sebagainya. Ada kemahiran dalam bab itu. Tapi banyak benda juga yang dia tak tahu. Maka demikian juga di kalangan umat manusia ini, umat Islam kita ini, ada tugasan-tugasan lain lagi. Ada yang ada kemahiran dalam bab pembangunan dan sebagainya, dia ada khususiah di situ. Jadi pertama sekali adanya kepelbagaian. Satu, dalam tamsilan Nabi. Terlihat nak elok. Dan masing-masing ada kemahiran masing-masing, ada tugasan masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Yang kedua, adanya kait-mengait hubungan antara satu sama lain. Masing-masing tidak boleh menyendiri, dia perlukan yang lain. Macam saya kata tadi tu, kalau kapten kapal tu dia seorang, dia tak nak cara benda lain, tak akan berjalan kapal tu. Atau juga penghuni yang duduk dalam tu dia buat hal dia sendiri. Maka demikian juga kapal tu tak akan berfungsi dengan baik. Jadi demikianlah poin pertamanya dalam masyarakat Islam ni, iaitu kita kena tahu adanya kepelbagaian. Dan masing-masing kena menghormati kelainan itu. Kalau kapten kapal dia rasa dia lah hak atas sekali dan gaji mahal sekali, dia pandang rendah kepada hak tukang bawa jaga sauh tu, ataupun hak tukang isi minyak tu, ataupun hak tukang kendalikan itu ini, yang pandang mudah yang tak tahu, kawan ni tak layang, tak tahu gimana dia. Jadi kepelbagaian ni menghendaki masing-masing menghormati yang lain. Hak duduk atas ke, hak duduk bawah ke. Kena ada hormat menghormati. Perlu hormat menghormati. Kemudian antara satu yang lain ni perlu memerlukan. Tak ada satu susah, tak ada ni susah. Kalau bahagian jaga jaga kargo ke, tak ada bahagian lain lagi yang menguruskan perjalanan kapal tu, susah dia. Perlu memerlukan. Maka demikianlah tamsilan Nabi. Jadi satu hal yang khusus yang Nabi beritahu di sebalik tamsilan kapal ni, bila ada satu sikap yang disebut sebagai sikap yang tak endah kepada orang lain, dia buat hal sendiri. Timbul masalah. Masing-masing ada ekosistem. Dan ekosistem dengan erti dia buat hal menurut kepentingan dia, menurut kehendak dia, menurut ragam dia sendiri. Maka hal ini ditamsilkan oleh Nabi dalam perumpamaan kapal tu macam orang yang duduk bahagian bawah. Dia duduk bahagian bawah, maka ghalibnya orang bahagian bawah ni, kalau dia perlukan air, dia kena naik lah. Ikut tangga dia tu, akhir sekali dia kena cebok ke luar, masuk balik, turun ke tempat dia. Jadi banyak hal. Lalu timbul fikiran dalam hati dia tu, tak mau cara ke orang, tak mau nyusah orang. Dia tak nak menyusahkan orang. Dia tidak timbul hal kepada orang. Jadi dia buat fikiran ringkas. Nak buat mana? Dia nak tebuk bahagian bawah tu. Atas niat yang baik. Tak mau kacau orang. Lalu ke orang nanti kan lakah orang pula. Serabut dengan orang pula. Pelaga dengan orang pula. Jadi nak duduk bahagian bawah, tak mau kacau orang. Masa pun jimat. Masa jimat, kerja, tenaga dah banyak habis, orang pun dah kacau. Maka dia ambil usaha jalan tebuk lubang. Perbuatan ini, yang tak ikut sistem ini, tak ikut sistem dalam umat Islam ini, dia akan mengakibatkan keseluruhan penduduk kapal itu akan tenggelam belaka. Atas tindakan tadi tu. Tindakan tak ikut sistem kehidupan. Tidak ikut sistem kehidupan yang diatur oleh syarak ni, kalau tidak ikut, ia bawa hal menyebabkan kapal tu boleh tenggelam dan mati belaka. Maka sebab itu menjadi tanggungjawab pihak berkuasa dan sebagainya tu untuk membendung perkara ni dan menghalang tindakan tu lah.
daripada dia akan mengakibatkan kematian orang lain juga yang tak ada kena mengena. Jadi bila sistem kehidupan tu dilanggar, dia akan membawa musibah kepada seluruh. Itu satu tamsilan mudah. Yang kedua, Nabi juga ada buat tamsilan dalam memerihalkan, menjelaskan, menceritakan hubungan sesama Muslim ini seperti satu batang tubuh. Kama salil jasadil wahid. Seperti satu batang tubuh. Itulah tamsilan Nabi kepada masyarakat orang Islam. Seperti satu batang tubuh ni. Baik, satu batang tubuh ni sudah tentu dia banyak anggota. Setiap anggota tu dia ada fungsi-fungsi khas dia. Dalam banyak anggota dan kerja lain-lain mereka. Fungsi lain-lain. Kemudian kedudukan yang berbeza. Ada yang duduk atas, ada yang duduk bawah. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kepelbagaian. Pelbagai anggota, pelbagai tugas, kemampuan, tugasan, kedudukan, beza-beza belaka. Tapi semua ini, dia sama dari segi masing-masing perlu memerlukan antara satu sama lain. Perlu memerlukan. Jadi, bagaimana Nabi nak menjelaskan kepada kita tentang tahap perlu memerlukan? Nabi kata, "Iza shtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasad." Apabila salah satu di antara anggota itu sakit, terkena apa-apalah, lalu dia mengadu kerana kesakitan tu, maka dia akan membabitkan keseluruhan tubuh badan orang tu juga. Kalau dia sakit tangan, dia bukan bahagian tangan saja, tapi seorang itulah yang akan merasai kesakitan dia. Itu tamsilan Nabi nak beritahu kaitan hubungan antara ahli-ahli masyarakat muslimin hari ini. Jadi kalau kita tengok, kita perhatikan, pertama sekali masing-masing ada anggota. Demikianlah umat Islam ini, dia banyak. Orang Islam ni ramai. Kemudian masing-masing ada tugasan dia sendiri. Tugasan dia tu yang tak boleh orang lain buat. Satu kemampuan yang mampu dibuat oleh mata, tidak mampu dibuat oleh kaki. Kemampuan yang dibuat oleh tangan, tak mampu dibuat oleh telinga. Dan sebagainya. Jadi masing-masing ada kemampuan sendiri, dan kemampuan ini hendaklah dihormati. Kalaulah masing-masing bawa hal sendiri, maka rosaklah sistem hidup, sistem badan kita ni. Jadi dia ada kaitan yang kuat. Jadi masing-masing perlu faham tugasan masing-masing satu. Masing-masing perlu faham tugasan masing-masing. Dan yang kedua, setiap anggota tu jangan merendahkan bahagian lain. Dia kena tahu tugasan masing-masing. Tangan dia tahu tugas dia, dia buat kerja dia lah. Kaki dia tahu kerja dia pun, dia expert dia buat kerja dia lah. Baik. Kemudian masing-masing anggota ni, sekalipun kepelbagaian dari segi tugasan, dari segi kedudukan, duduk atas, duduk bawah, tapi janganlah satu-satu anggota tu duduk perendah anggota yang lain. Dia pandang remeh kepada anggota yang lain. Mata, telinga, mentang-mentang duduk atas, dia menyombong. Kaki tak jalan, tak pergi mana dia? Kaki tak jalan. Kaki pula dia tahu, tak ada dia tak boleh jalan benda-benda. Dia pun nyombong juga. Otak tak ada, jalan ditaburkan sekali, tak tahu bahalang larak mana, tak tahu. Tak ada kawal, tukang kawal. Jadi masing-masing dia tak boleh menyombongkan diri. Masing-masing kehormati bahagian. Sama ada dia berkedudukan dia, tak berkedudukan dia kena faham. Orang lain pun ada tugasan dia, ada kelebihan dia. Kena hormat. Itulah tamsilan Nabi beritahu tentang umat Islam ini. Dan itulah yang disuruh supaya umat Islam ini kekal dalam kesatuan umatnya. Islam itu satu dan menyatukan umatnya. Tetapi kita kena faham bahawa sekalipun syarak menyuruh kita supaya bersatu ataupun supaya kita ni dalam satu kesatuan umat yang satu, tetapi takdir menetapkan akan berlaku
ikhtilaf, akan berlaku perpecahan. Tak nak lagi. Sebab apa saya kata takdir menetapkan? Dari mana saya tahu? Diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi perintah supaya kita ini jangan berbalah, supaya kita ini bersatu padu, itu perintah syarak. Menerusi Al-Quran dan hadis. Yang banyak menyuruh kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah, membantulah dalam melakukan perkara kebaikan dan ketakwaan. Diperintah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong, bantu dalam melakukan dosa dan permusuhan. Perintah syarak. Supaya dalam hal kebaikan tolonglah, hal keburukan jangan tolong menolong dalam melakukannya. Kemudian kadang-kadang berlaku juga tak nak lagi, lidah kita pun tergigit kadang-kadang. Tangan kita pun kadang-kadang ada kok salah kawal, jadi seliuh lah macam-macam, tak nak lagi dah tu. Maka syarat memberitahu lagi tugasannya, fa aslihu baina akhawaikum. Apabila berlaku percanggahan kelainan, damaikan, jangan curah api. Damaikan. Aslihu baina akhawaikum, damaikan dia. Itu perintah syarak. Supaya apa? Supaya kembali kepada kesatuan umat. Yang digambarkan. Cuma syarak menerusi Al-Quran dan hadis yang menyuruh kita supaya adanya kesatuan umat yang berasaskan ke akidah, keyakinan dan persaudaraan Islam ini, syarak yang samalah, yakni dari sumber yang samalah menerusi kalam Nabi. Bahkan juga disebut dalam beberapa ayat Al-Quran secara yang tidak direct pun dia ada menyebutnya, atau ada juga ayat yang direct memberitahu. Walakin ikhtalafu, dan ayat-ayat yang seumpamanya, tetap akan berlaku ikhtilaf. Jadi apa artinya semua ini? Jadi pertama sekali, bila berlaku keadaan semacam ini, pertama sekali memberitahu, mengajarkan kita apa sikap kita. Apa sikap kita bila berlakunya ikhtilaf. Jadi pertama sekali, usaha kita hendaklah menyelesaikan ikhtilaf itu. Pertama sekali sikap kita, perlu ada usaha untuk menyelesaikan ikhtilaf ni, percanggahan, pertemuan yang berlaku di kalangan umat ini. Kena ada usaha untuk damaikan, untuk selesaikan. Kena ada usaha itu. Baik. Kemudian dalam masa yang sama, syarak juga beritahu kita tetap akan berlaku ikhtilaf ni. Jadi syarak yang zahir tadi yang suruh kita supaya menyelesaikan ikhtilaf dan membentuk satu kesepaduan umat Islam ini, itu perintah syarak. Kalau dari segi ilmu tasawuf, orang panggil syariat perintahnya, supaya kita berusaha ke arah itu. Tetapi takdir Allah, rahsia dia, hakikatnya Allah Ta'ala meletakkan ke mana-mana pun tetap akan berlaku. Artinya kita tetap kena berusaha. Berjaya tak berjaya cerita lain. Tetap kena berusaha untuk mendamaikan umat ini, untuk menyatupadukan umat ini, untuk meleraikan apa-apa ikhtilaf yang berlaku di kalangan umat ini. Kena ada usaha tu. Berjaya tak berjaya itu hal nombor dua. Tapi usahanya ke arah itu. Dan bila kita berlaku juga ikhtilaf, kita usaha dah nak merapatkan, mendamaikan, berlaku juga ikhtilaf, itulah pandangan hakikat. Kena redha lah, kena terimalah. Sudah ditetapkan Allah. Jadi sekarang kita ada dua. Perintah syarak kita laksanakan. Bila kejadian itu berlaku, kita kena redha bahawa itu sudah ada takdirnya. Tapi syarak dan pandangan syariat, zahir syariat, pandangan batin hakikat ni biar sekali berjalan. Jadi kalau kita tidak ada dua perkara ni, sama ada kita pandang hakikat saja, ikhtilaf ni tak ada syarak, kita berdosa situ. Dan kalau kita hanya ambil zahir syariat ni, berusaha tak ada pandangan hakikat syarak, kita akan terbabah perjalanan kita. Kerana tidak ada dasar keyakinan. Kita pegang zahir syariat saja. Terlepas bahagian tu, tapi pedoman kita ni, kita akan hilang pedoman keyakinan kita. Kita akan kecewa, kita akan putus asa, dan bermacam-macam lagi lah. Baik, saya nak beritahu tentang ikhtilaf umat ini.
Tadi prinsip kita. Apa ikhtilaf? Kita telah diberitahu bahawa umat ini akan bergoncang. Akan berlaku kegoncangan kepada umat ini. Sama ada, terutama umat-umat akhir zaman ni lah. Kegoncangan itu sama ada kegoncangan fizikalnya atau kegoncangan spiritualnya, kerohaniannya, agamanya, umatnya dan sebagainya. Akan berlaku huru-hara ni goncang. Baik. Tentang kegoncangan fizikal ni, kalau kita perhatikan kepada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan, terutama hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang akhir-akhir zaman ni, antara alamat-alamat dunia ni berada di penghujungnya ni, banyaknya gegaran-gegaran, banyaknya gempa bumi, banyaknya bencana alam. Bermacam-macam lah disebut dalam hadis Nabi, banyak. Itu gegaran huru-hara fizikal. Melibatkan alam semesta ni. Sehingga akhir sekali berlakunya bintang-bintang berguguran, itu akhir sekali lah. Tapi sebelum tu ni gegaran ni, gempa bumi, gunung berapi, bencana alam banyak berlaku. Tsunami, macam-macam lah. Itu gegaran zahir, fizikal. Kadang-kadang berlaku melibatkan manusia. Yang antaranya Nabi beritahu, antara hal-hal yang berlaku di akhir zaman, kasratul haraj, banyaknya kematian dengan sebab pembunuhan. Mati disebabkan kerana jenayah, kena bunuh lah, dan macam-macam lagi lah. Banyak sekali terjadi kematian dengan sebab ini. Jadi kehidupan masyarakat menjadi bergoncang huru-hara disebabkan kerana benda-benda macam ni. Tapi semua itu merupakan kegoncangan fizikal zahir. Cuma yang kita lebih bimbang lagi, kalau kegoncangan fizikal ni tak apalah, itu kejadian apa yang ditetapkan Allah yang melibatkan telah hidup mati lah. Senang susah hidup mati tak apalah. Tapi yang lebih membimbangkan kita lagi, kegoncangan dari aspek keagamaannya. Goncang dari aspek agamanya. Ni yang lebih berbahaya, yang lebih kita takut lagi. Baik, dalam hal kegoncangan keagamaan ini, pertama sekali antara hadis yang boleh kita tengok dan menjelaskan tentang perkara ini, hadis iftiraqul ummah. Hadis yang berkaitan dengan perpecahan umat ini, yang disebut oleh ulama-ulama, dibahaskan oleh mereka dalam kitab-kitab mereka itu, yang mana kesimpulan daripada hadis ini memberitahu bahawa umat ini akan berpecah lebih daripada 73 puak. Umat Muhammad ini pecahannya lebih daripada 73. Dan hal ini sebenarnya bukan berlaku kepada umat Nabi Muhammad saja, bahkan juga telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Orang Yahudi pecah juga 70 lebih juga, 71 lebih. Orang Nasrani 72 lebih. Umat Nabi Muhammad banyak lagi, 73 lebih. Ada riwayat menyebut bid'un wa sab'una, ada riwayat bid'un wa situn. Kepelbagaian riwayat. Jadi 73 lebih, ada riwayat menyebut 63 lebih. Atau pelbagai riwayat lain lagi lah. Tapi yang biasa kita 73 lebih lah. Bid'un wa sab'una, akan pecah kepada lebih daripada 73 kelompok-kelompok ni. Pecahan itu maksudnya adalah merupakan suatu gegaran yang berlaku kepada umat Islam. Dari segi keagamaannya itu pecah banyak. Bermacam-macam aliran, bermacam-macam mazhab. Antara aliran-aliran ini, antara mazhab-mazhab ni, bukan sekadar percanggahan mereka ni percanggahan dari segi pemikiran saja, tapi boleh membawa kepada permusuhan dan kebencian. Bahkan lebih daripada itu, membawa kepada peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Dan telah berlaku di sepanjang sejarah umat ini. Perpecahan dari aspek ini. Sebab saya nak bawa kepada poin yang lebih halus sikit lagi. Bentuk-bentuk kegoncangan. Tapi itu sudah ditetapkan bila Nabi beritahu, artinya akan berlaku. Sebab itu saya kata tadi, bahawa dari segi syarak kita diperintahkan supaya
menyatu padukan umat ini. Tapi syarak juga beritahu akan berlaku perpecahan ini. Jadi kita kena, pertama sekali, perintah syarak kena usahakan. Tapi dalam hati kena ada keyakinan. Sampai masa tetap akan berlaku. Bila berlaku, kena terimalah. Tapi usaha tetap kena usahalah untuk mendamaikan, menyelesaikan, menyatu padukan umat ini. Baik. Jadi, berlaku ikhtilaf yang banyak tu. Sekarang apa pedoman kita untuk menghadapi kegoncangan dari sudut keagamaan ini? Kalau kegoncangan dari sudut fizikal ni, gempa bumi, gunung berapi, dia mengakibatkan kematian. Habis itu je lah. Setengah tu cedera, kehilangan pemilikan dan macam sekadar tu je lah. Paling tinggi matilah. Tapi kalau kegoncangan agama ini, kalau kita berada pada lompan yang salah, maka kecelakaan itu akan terbawa sampai ke dalam kubur. Itu lebih berbahaya. Goncang dia tu, bergoncang bukan saja dalam kehidupan ini, bawa sampai lepas mati. Bila kita berada dalam kegoncangan dan jatuh pada lubang yang salah. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi ada beri pedoman kita. Nabi ada memberi pedoman yang banyak kepada kita. Pedoman-pedoman inilah yang perlu kita perhatikan. Yang akhir sekali saya nak bagi secara spesifik tentang kegoncangan ini. Pedoman kasarnya Nabi beritahu, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Satu, aku tinggalkan kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang merujuk kepada kedua-duanya itu, lan tadillu abada, selama-lamanya kamu tak akan sesat. Iaitu kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Jadi dua perkara ni asas pedoman kita. Tapi kalau kita perhatikan, tengok riwayat-riwayat lain lagi, ada lagi pedoman yang Nabi beri. Sebab kalau kita perhatikan, sejumlah aliran-aliran yang ada dalam dunia Islam ni, yang pecah-pecah ni, semua mereka kata kami berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis. Macam mana nak beza? Macam-macam kata kita belaka. Kami pun merujuk kepada Al-Quran, kami juga merujuk kepada hadis. Hak ni pun kata gitu, hak ni pun kata gitu juga. Maka macam mana nak tengok halus sikit lagi? Tengok pedoman lain lagi. Apa yang dipedomankan oleh Nabi? Iaitu antaranya Nabi menjelaskan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pertama sekali, hendaklah kamu pegang pada sunnah aku, sunnah Nabi. Tapi Nabi perincikan, sepitkan sikit lagi, ataupun memberikan satu pedoman sikit lagi. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, iaitu sunnah para khalifah yang rasyidin, yang menurut ulama Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ada yang tambah seorang lagi, Umar ibn Abdul Aziz. Ikut pedoman dia ni. Kena ikut pedoman dia ni. Jadi ternyata bahawa ada perincian di situ. Al-Quran, sunnah. Tapi Nabi beritahu lagi pedoman tu, khulafa ar-rasyidin tu, itu juga jadi pedoman tu. Dalam riwayat lain, Nabi ada sebut juga secara lebih khusus lagi, faqtadu min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah orang selepas aku ni, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi sahabat-sahabat Nabi menjadi pedoman. Kemudian ada riwayat, sekalipun tarahnya dhaif, tapi maknanya itu dapat diperkuatkan dengan riwayat yang lain. Ashabi kan nujum bi ayyihi maqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku ni seperti bintang-bintang, diumpamakan. Mana-mana yang kamu ikut antara bintang-bintang tu, kamu akan mendapat petunjuk belaka. Yang ni sahabat-sahabat Nabi ni menjadi pedoman. Mana-mana yang kita ikuti di antara mereka ini, maka semuanya itu akan memberi petunjuk pedoman. Jadi kesimpulannya, bahawa pedoman kita yang Nabi beritahu, pertama sekali Al-Quran, yang kedua sunnah,
hadis Nabi. Yang ketiga sahabat-sahabat, terutama kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar. Dan secara khusus lagi di antara mereka itu al-khulafa ar-rasyidun. Nabi beri pedoman. Lalu koditi. Kemudian ada lagi pedoman-pedoman yang diberikan oleh Nabi, iaitu disebut dalam riwayat apa yang dikatakan sebagai as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam ini merujuk kepada majoriti umat Islam, terutamanya dari kalangan alim ulama'nya, majoriti mereka itu. Itu juga menjadi pedoman kepada kita, yang menjadi pegangan majoriti umat Islam atau majoriti alim ulama' di kalangan orang Islam ini. Itu juga jadi pedoman. Jadi kena tengok Al-Quran, tengok hadis, tengok apa sirah sahabat, terutamanya khulafa ar-rasyidun ini. Kemudian tengok alim ulama, majoriti mereka itu macam mana. Inilah pedoman-pedoman kita secara umumnya yang diberitahu kepada kita, untuk kita memahami petunjuk-petunjuk yang kita boleh pakai, boleh guna untuk menghadapi kegoncangan dari segi agama ni. Baik, maka banyaklah kegoncangan dari segi agama ni, banyak. Kadang-kadang datang dari luar. Siapa dari luar? Tradisinya daripada Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran disebut walan tarda ankal yahudu walan nasara. Lan itu selama-lamanya. Dua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani, tak akan senang dengan kamu, tak akan redha. Maksudnya sampai bila-bila pun ini akan sentiasa akan mendatangkan satu ancaman, akan mendatangkan suatu masalah kepada umat inilah. Tetapi yang ini dikenali, kita kenal dia. Kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, dengan nas Al-Quran, sampai bila-bila dia tak akan senang. Tapi kita kenal dia sebab dia luar dari lingkungan orang Islam. Kita boleh kenal dia. Di dalam hadis Nabi beritahu, kamu akan mengikuti sunnah. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kamu akan ikuti sunnah-sunnah yang ditunjukkan oleh orang sebelum kamu. Sampai ke tahap sehingga apabila mereka ni masuk ke lubang biawak pun, dakhaltumuh, mu akan masuk juga. Nak kabarnya kuatnya kita mengikuti pengaruh-pengaruh mereka ini. Kalau pengaruh-pengaruh dalam kehidupan biasa, dia pakai kereta tu tak ada masalah. Tapi yang disebut di sini pengaruh hal-hal keagamaannya itu, sehingga mendatangkan musibah dan kerosakan. Jadi kegoncangan umat ini dari hal-hal dari segi keagamaannya, antaranya datang daripada aktiviti-aktiviti kelompok ini, Yahudi dan Nasrani. Tetapi kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang banyak, ternyata bahawa kegoncangan umat ini dari segi agamanya datang daripada lubuk orang Islam itu sendiri juga. Datang daripada dalam kelompok orang Islam sendiri. Dari mana? Dan banyaklah. Maka antara yang kita temui di dalam sunnah yang disebut di dalam banyak riwayat mengenai ciri-ciri kelompok-kelompok yang mendatangkan kegoncangan kepada umat ini, tapi dari kalangan orang Islam sendiri. Pertama sekali saya nak sebut sejarah sikit. Yalah, ada orang setuju, setujulah. Tak setuju pun tak apalah. Nak khabar, nak suruh perhati, fikir. Kalau rasa salah fakta ni, pergi tanya orang lain. Buka kitab-kitab. Saya nak sebut salah satu hal yang saya rasa berkait. Pertama sekali tentang apabila Nabi bersama dengan sekumpulan sahabat, Nabi pernah berdoa, iaitu Allahumma arhamna fi syamina. Wahai Tuhan kami, rahmatkanlah kami pada Syam kami, Syam. Wa fi yamanina, Yaman. Syam dan Yaman ini dua negara yang duduk di utara dan selatan. Kalau Syam di bahagian utara, Syria tu sebahagian.
Iraq, Syria, Palestin itu wilayah Syam zaman betul lama. Tapi Nabi doa, Allahumma barik lana fi Syamina. Wahai Tuhan kami, berkatkanlah kami pada Syam kami. Wa fi Yamanina, Yaman. Yaman sekarang lah. Negara Yaman. Selatan di Semenanjung Arab ni, bahagian selatan. Wa fi Yamanina ni. Tapi kalau hari ni kita tengok dua negara ni huru-hara perang. Tapi Nabi doakan, kita tahulah doa Nabi mesti mustajab. Berarti berkat yang Nabi minta tu ada aspek tersendiri. Maksudnya aspek keberkatan ni aspek yang perlu dilihat dengan luas lah. Tidak semestinya rupa zahir itu nampak macam ada masalah tapi dia tidak berkat, tak semestinya. Dan tidak semestinya nampak rupa zahir itu nampak lawa comel molek tapi berkat, tak semestinya. Kerana berkat ni dia ada unsur dia sendiri. Kasratul khair ini, banyak kebaikan ni boleh dilihat dari sudut yang luas. Jadi kadang-kadang kalau kita memikir, kita tengok hadis Nabi doa kepada Syam ni supaya berkat. Yaman berkat, hari ni tengok perang dah kedua-dua negara ni. Bagaimana ni? Apakah kita berani nak kata doa Nabi dah mustajab? Jangan. Jauh. Berarti kita kena fahami baik-baik bahawa berkat macam saya katakan tadi perlu dilihat dari aspek lain. Mungkin dari aspek masanya atau dari sudut-sudut lain yang perlu kita tengok. Tapi sahabat memperingatkan Nabi, ada tempat yang Nabi dah sebut. Wa fi Najdina. Dan negeri Najd kami ni macam mana? Nabi senyap. Nabi doa lagi. Nabi ulang 3 kali. Allahumma barik lana fi Yamanina fi Syamina wa fi Yamanina. Sahabat peringatkan lagi, wa fi Najdina. Nabi senyap. Nabi dah sambung. Ulang lagi. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Sahabat peringat lagi, wa fi Yamanina wa fi Najdina. Nabi dah sambung. Sampai sudah. Sehingga Nabi memberi penjelasan. Yang lebih kurang maksudnya disitulah tempat timbulnya zalazil wal fitan. Tempat timbul kegoncangan. Tempat timbul fitnah-fitnah yang banyak. Fitan, banyak fitnah. Dan di situ juga timbul qarnu syaitan. Tanduk syaitan. Nabi menjelaskan itu. Sambil masa lebih kurang 5-6 minit lagi boleh dah? Boleh dah? Sikit. Akan berlaku kegoncangan itu. Baik, sekarang kalau kita perhatikan dari sudut sejarahnya pula, perkembangan. Ternyata di situ jugalah tempat yang pernah lahir Musailamah Al-Kadzab. Pernah lahir. Dan ramai lagi kelompok-kelompok yang membawa satu pemikiran yang salah. Baik, Najd ni, pertama sekali kita tengok lokasi dia dulu, sejarah. Najd, dari segi bahasa masuk tanah tinggi, tetapi dia sudah jadi nama. Satu area di sebelah timur Madinah. Kalau tengok peta Madinah tu, memang Najd ni betul-betul sebelah timur dia. Timur Madinah. Tempat Nabi mengungkapkan kata-kata ni di Madinah. Jadi dari sebelah timur ni memang kena atas tempat Najd. Kalau hari ni tempat tu tak panggil Najd dah, orang panggil Riyadh. Hari ni Riyadh. Ibu kota Saudi Arabia. Tapi minta maaf kalau ada orang tak setuju nak marah ke anda. Kita nak khabar ya. Tapi dia nak cerita. Nak tengok fakta-fakta ni. Riyadh. Apa yang berlaku? Jadi kalau zaman-zaman awal Islam tu ada orang yang mengaku Nabi, termasuklah Musailamah Al-Kadzab di situ. Tetapi di era Kediang ni, era Kediang kurun ke-19, 1800 lebih, kurun ke-20, 1900 lebih, timbul satu gerakan yang datang daripada situ punca asal dia. Yang hari ni, minta maaf saya kena khabar tu terang lah. Yang hari ni orang kenali sebagai Salafi Wahabi. Dari situlah punca dia. Mari menguasai Saudi Arabia. Dalam sejarah dia tu, baca sejarah panjang. Dan ada data dia. Ada kitab-kitab ulama' yang tulis ni.
Dan ada bahan-bahan dia tu, ada macam-macam. Ulama tu menulis banyak tentang perkara ni. Bahawa gerakan dia itu menjadi sebab, menjadi salah satu sebab runtuhnya kerajaan Khilafah Utsmaniyah. Salah satu. Runtuh Khilafah Islamiyah. Sebab tu kalau tuan-tuan kaji sejarah dia ni, gerakan ini tidak ada rekod dia bertembung dengan penjajah-penjajah. Tidak ada rekod. Tapi rekod dia pernah berlawan dengan Khilafah Utsmaniyah. Menjadi salah satu sebab. Dah tempoh yang agak panjang, antara sebab jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Tapi rekod dia berdepan dengan penjajah-penjajah yang pada waktu itu zaman Mesir penjajah lagi, zaman penjajah lagi. Tak ada rekod dia berdepan dengan penjajah. Bahkan dia mendapat support dari pelbagai sumber lah, terutama daripada Inggeris lah. Saya nak beritahu, tak apalah, itu sejarah dari segitu. Itu tak apa, itu zaman kisah sejarah. Tapi kita tengok pemikiran dia tu. Bila nak sebut zalazil, berlaku kegoncangan. Goncang ni bukan kegoncangan fizikal, bukan kegoncangan gunung berapi, gempur bumi, tak. Tapi kegoncangan dari segi keagamaan. Fitan, banyak fitnah. Qarnu syaitan, tanduk-tanduk syaitan. Baik, jadi kegoncangan timbul, antaranya timbul daripada bila dia gerakan ini muncul di sepanjang tanah Arab, sehingga membentuk suatu mamlakah di situ tu. Kegoncangannya apa yang berlaku? Maka umat Islam pada waktu berlaku pertemuan dengan Khilafah Utsmaniyah lah antaranya. Ini berlaku sebenarnya banyak berlaku di seluruh dunia. Tetapi saya nak sentuh dari satu aspek sudut. Apa yang menggoncangkan pada waktu itu? Apabila kelompok ini membawa satu fahaman yang macam mana? Membid'ahkan banyak amalan orang Islam yang selama ini dibuat. Membid'ahkan. Membid'ahkan itu, membid'ahkan ini. Dok sunnah. Bila termakan akhir sekali, berkesudahan dengan tindakan memerangi dan membunuh. Memerangi dan membunuh, bawa sampai tangga tu. Dan antara mangsa ramai lah sebenarnya yang jadi mangsa yang mengakibatkan kematian ni lah. Antaranya kita tahulah, saya terpaksa ulang banyak kali benda ni. Supaya apa? Sebab gerakan ini tak mati, belum mati, dan berkembang, terus berkembang. Cuma saya rasa bertanggungjawab untuk memberitahu dan memperingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya berjaga-jaga, berhati-hati, jangan sampai rumah hancur. Rumah terbakar dah, baru sedar. Jangan sampai begitu. Jadi kegoncangan ini berlaku, maka timbullah fitnah membid'ahkan orang Islam. Bermula situ. Padahal isu yang dibid'ahkan itu isu khilaf di antara ulama. Isu tawassul. Isu lain-lain lagi yang merupakan ikhtilaf antara ulama, antara betul salah, pro kontra gitu je. Tapi dibid'ahkan. Tidak lawan dengan sunnah. Ini dan macam-macam lagi lah. Akhir sekali mengakibatkan kematian dan pembunuhan. Mula-mula diterapkan bid'ah tu. Bila masuk dalam kepala orang ni bid'ah. Bila orang lekat bid'ah, bunuh. Berakhir dengan pembunuhan. Jadi antara mangsa dia, kalau tuan-tuan baca sejarah, guru kepada ulama Terengganu kita. Siapa dia? Tunku Paloh. Bukan Tunku Paloh, guru dia. Sayyid Abdullah Az-Zawawi. Sayyid Abdullah Az-Zawawi ni merupakan anak kepada Syekh Muhammad Saleh Az-Zawawi, antara ulama yang terkenal di Hijaz pada waktu tu. Maka anak dia ni, Syekh Abdullah Az-Zawawi ni, yang anak pada Syekh Abdullah Az-Zawawi ni pernah pergi ke Terengganu dulu, Yusuf Zawawi. Dan keturunan dia ada ni, termasuklah Dr. Said Saleh Zawawi tu. Tu antara keturunan dia. Dia tahulah cerita nenek moyang dia tu. Jadi ada mungkin orang kata saya nak menakut-nakutkan orang. Saya terserahlah masing-masing nak kata apa-apa pun. Tapi saya nak kabur, jangan sampai benda ni terlajak dulu. Jangan sampai benda ni terlajak. Mungkin orang kata lah, nak takut orang dah tak ada benda lah. Tengoklah. Tengoklah sampai masa.
Orang dulu pun kena gini juga. Oh tak ada berpuk kena. Lewat benda dah. Lewat benda orang kena. Tu pun ingat supaya berhati-hati. Berjaga-jaga. Jadi, dan saya nak beritahu beberapa kriteria sikit, ambil masa sikit lagi dah. Boleh dah? Sikit dah. Syekh Abdullah Zawawi ni dia mufti Mekah, mufti Syafi'iyah di Mekah masa tu. Umur 90 lebih dah, tua, bukan muda, bukan gagah, bukan boleh akak perang, bukan boleh akak pedang pun. Tua dah. Tapi oleh kerana kontra pemikiran dan menganggap dia ni sebagai orang pemikiran tadi tu, lalu mereka labelkan dengan bid'ah dan sebagainya, akhir sekali berlaku pembunuhan lah. Kawan ni nak keluar semayang subuh, dia tembak, lepas tembak dia semelih pula. Mati kawan ni. Saya ada jumpa, saya terpaksa cerita banyak kali, tak apalah untuk kita ambil iktibar. Supaya jangan sampai benda ni berlaku di tempat-tempat lain. Saya jumpa orang petani yang duduk sana dah, keturunan petani ramai duduk. Sebab apa? Dulu Mekah Madinah ni merupakan tempat orang Islam seluruh dunia. Di tahun-tahun kurun yang ke-17 ke bawah tu memang bebas tempat ni. Orang Islam seluruh dunia boleh mari. Tapi Wahabiyah ni pada waktu dia kempen untuk menguasai Saudi Arabia ni kata apa? Ini tanah untuk semua orang Islam. Sama beri dokongan ke dia. Tapi dia boleh yambak habis orang lain. Habis yambak. Kereta. Kerana kita kena faham baik kajian ulama. Kita ulama tulis banyak, kita kena kaji balik semula tentang gerakan ini. Memang pada waktu yang kuasai itu, sebab masa tu Khilafah Uthmaniyah sedang menguasai, maka diberitahu ke orang ramai ni, kita kena jatuhkan Uthmaniyah ni. Sebab apa? Ni Mekah Madinah ni untuk orang Islam seluruhnya. Tak ini boleh. Dia pegang dia seorang, jambak orang petani kena balik. Kerek tang dia tarik banyak. Tapi ada orang petani lama-lama yang duduk sana, saya jumpa masa pergi buat haji dulu. Keluarga dia pun kahwin dengan orang Arab dah lah. Jadi kita tanya dia macam mana, dia kata dia dang dengan zaman tu, zaman rempuhan. Sebab sejarah ni, kelompok-kelompok Wahabiyah ni, dia bukan satu masa, dia bermula tahun kurun yang ke-19 lagi, 1800 lebih. Dia menang kalah, lari gini-gini, kadang-kadang kena takak. Akhir sekali kurun yang ke-20, 1900 dia berjaya. Maksudnya tempoh yang panjang lah berlaku ni. Jadi nak khabar masa dia rempuh, dia kata orang petani ni lari, masa tu orang lari ke Taif. Dia kata dia keluarga dia lari ke Taif. Jadi tengok, dia kata di Taif tu jalan-jalan ni, dia kata dijumpa je orang Thailand, dia bunuh. Darah bergelimpangan, dia kata. Orang bergelimpangan, darah bercucuran sekali Thailand. Persoalan yang kita kena tanya, sebab apa dia bunuh? Sebab apa? Sebab apa dia bunuh? Jadi sebabnya kerana ikhtilaf pemikiran tadi tu, dia baca orang isu-isu yang khilaf, isu tawassul dan sebagainya, ikhtilaf tu pada dia bid'ah. Akhir kali bunuh. Itulah. Maka orang Islam jumpa Thailand, dia bunuh. Bergelimpangan, darah sampai atas jalan ni. Rambut ni atas jalan. Itu ikut cerita orang petani itulah. Dan jumpa kita dah tanya dia. Sampai tangga tu jangan sampai. Ini salah satu bentuk kegoncangan. Saya betul. Kegoncangan kepada umat ini. Kemudian berlaku lagi banyaklah kesan-kesan sejarah dan macam-macam lagi lah. Cuma nak beritahu bahawa mereka ni telah mengakibatkan satu kegoncangan umat ini atas perkara-perkara khilaf di antara ulama tu. Berlaku percanggahan di antara mereka ini. Baik, kemudian kita tengok perkara ni telah merebak sampai ke tempat-tempat lain. Dengan metod yang sama. Dengan isu yang sama. Tidak sunnah. Ini tidak sunnah. Seolah-olahnya alim ulama dan sebagainya, seolah-olahnya mereka ni tidak berpandukan kepada Quran dan sunnah. Seolah-olahnya. Sampai begitu. Baik, saya nak pergi spesifik akhir sekali malam ni dah. Saya nak beritahu spesifik sikit. Bahawa antara, jangan beritahu. Akhir sekali lah malam ni, tak pergi jauh pun jangan.
Akhir sekali, antara bentuk-bentuk fitnah yang dibawa oleh aliran ini, iaitu saya nak guna bahasa, bukan tak guna kaedah istilah lama, nak guna istilah baru. Tuhan kata gitu lah, dari takwil. Itu antara punca fitnah besar. Kalau Tuhan kata gitu lah, dari takwil. Macam mana benda ni boleh jadi fitnah? Macam mana benda ni boleh jadi fitnah besar? Jadi tambah sekali prinsip yang dipegang ni, antara fitnah yang didatang kelompok ni, pemikiran tadi tu. Tuhan kata gitulah. Jadi Al-Quran ni kita sedia maklum lah. Ayat dia tu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Dengan nas Al-Quran sendiri beritahu. Ada muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kemudian kita tahulah Al-Quran tu ada yang am, ada yang khas. Ada yang majaz, ada yang hakikah. Dia ni tak ada benda ni, tak ada. Tuhan kata gitulah. Maksudnya diterapkan kaedah ni pada semua ayat, timbul masalah. Kalau dia kata Tuhan kata gitulah atas ayat yang muhkamat, okeylah, terima lah, tak ada masalah. Tapi bila dia kata semuanya gitu, tak boleh tahu apa-apa, gitulah, timbul masalah lah. Saya kata sebab apa timbul masalah? Jangan heranlah bila timbul satu ketika nanti, apa yang kita sebut hari ini sebagai kesatuan agama. Satu agama. Tahu agama? Agama semuanya betul belaka. Yahudi pun betul, Nasrani pun betul, Islam pun betul, agama lain pun betul belaka. Semuanya diiktiraf belaka. Sikap kita sekarang, pegangan kita sekarang, agama yang betul tu inna dina indallahil Islam. Lain daripada Islam itu kita anggap salah. Kecuali yang berbetulan dengan Islam, betul lah. Kau bercanggah, tak betul. Cuma kita ni tetap memberi penghormatan kepada agama lain. Hak-hak mereka kena tunaikan. Itu masalah lain. Tapi pegangan kita tetap meyakini yang betul itu hanyalah agama Islam. Nak menzalimi penganut agama lain tak boleh. Hak-hak mereka kena tunai, kena beri. Tak boleh berlaku zalim, tak boleh membunuh mereka, tak boleh buat yang bukan-bukan. Hak-hak mereka kena tunai. Tapi keyakinan yang betul itu hanyalah agama Islam. Tapi yang akan datang nanti berdasarkan kepada kaedah tadi itu, agama ni pun betul, agama ni pun betul, agama ni pun betul belaka. Sebab apa? Sebab ada ayat yang khabar, kalau kita faham secara kaedah tadi tu, jadi gitu. Ada ayat. Iaitu apa ni ayat Al-Quran antaranya, innal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang Yahudi, orang Nasrani, wasabi ini penyebab-penyebab bintang ni, yakni pengikut kelompok-kelompok yang timbul di zaman selepas apa ni yang ada kaitan Nabi Allah Ibrahim ni, yang sesat dan antara mereka itu Sabi'ah ni. Di antara mereka itu man amana billahi wal yaumil akhir. Mana-mana di antara mereka itu yang percaya kepada Allah, percaya pada akhirat, kalau majruhum min rabbihim, mereka akan dapat ganjaran. Maksudnya betul, boleh. Akhir sekali semua agama akan jadi sama. Ini bukan pegangan kita lah. Tapi nak kabarnya, mari mana benda ni? Mari daripada memahami ayat secara gitu tu. Akan jadi gitu. Saya nak kabar gitu. Kemudian selagi, tak apa, kita nak peringat. Boleh sikit dah, seminit dua. Dan jangan pelik akan datang, kalau ada orang yang makan-makan belaka. Tak kira lah apa ni, kambing ke, lembu ke, tu tak apalah. Jadi kambing selagi tu. Kambing tu pek. Apa tu? Nak sebut pun apa sedap. Makan benda tu, makan benda. Tak pelik kalau ada. Sebab apa? Tengok ayat Al-Quran. Ada akan sebut apa tu? Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqau summa amanu summa taqau wa ahsanu. Tak ada kesalahan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Syarat dua je. Dia beriman, percaya kepada Tuhan, kemudian dia buat amal baik, amal soleh. Tak khabar kena-kena. Umum je, percaya Tuhan, buat amal soleh.
Mereka ni tak ada kesalahan apa-apa, tak salah tentang apa yang mereka makan. Maksud makan alhamdulillah pun tak ada apa-apa. Nak kabarnya ayat ni kalau faham gitu, tidak ditafsirkan, tengok kepada ayat lain macam-macam, dia akan jadi gitu. Kan jadi gitu. Maksudnya tak peliklah kalau akan ada orang yang orang yang makan macam-macam ni. Ayat tadi tu kalau dipaham secara literal dia, zahir dia tu boleh pergi ke mana tu. Akhir sekali saya nak beritahu, bab ni kau kahwin sekali. Jangan peliklah kalau ada satu hari lagi orang nak mari Mina, dia suruh orang tu buka habis baju dia tu. Jangan pelik lah. Jangan pelik. Sebab apa? Kerana ada riwayat Abu Daud yang sebut kalau kita faham zahirnya boleh faham gitu. Jangan pelik. Ya, itu kita tengok dalam hadis riwayat Abu Daud tu, lebih kurang kau tak ingat, kau tak salah ingatan saya ni, sesiapa maksud dia tu, sesiapa yang nak iza khataba ahadukumul mar'ata, apabila seorang kamu itu dia nak meminang seorang perempuan, kalimat saya lupa ni, bila seorang tu dia nak meminang seorang perempuan tu, dia ni mampu an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha, dan dia ni mampu untuk melihat perempuan tu tidak kapur, melihat apa benda. Dia minha tu dari perempuan tu, dia nak tengok, dia tengok dia perempuan tu ma yad'uhu ila nikahiha, apa yang memberi semangat ke dia, apa yang mendorong dia untuk nikah perempuan tu falyaf'al, hendaklah dia buat. Jadi ayat tu tak kapur tengok benda-benda. Dia mampu, sekiranya dia mampu untuk tengok perempuan tu, apa yang mendorong untuk nikah, dia tak kapur benda-benda. Berarti boleh tengok belaka ya. Zahir ayat tu, zahir hadis ni, perkataan ni. Sedangkan syarak kita sedia maklum dah, boleh tengok hanya tangan dan muka. Kerana berpandukan kepada hal-hal lain lagi, riwayat lain lagi. Tapi zahir perkataan tadi tu menyebabkan kita boleh tengok belaka. Jadi kalau akan datang fahaman ni masuk meresap, lalu dia guna ayat-ayat gini ni dan dia nak pakai, jangan rasa pelik lah. Boleh berlaku. Tu saya nak khabar. Ada banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan na'udzubillah lah, kita takut lagi. Dan berlaku dah. Tuhan tu macam manusia lah dia kata. Kejut kita dengar. Macam manusia. Allah, jauh daripada akidah kita. Dah mari mana tu? Ada hadis yang disebut. Innallaha khalaqa Adama ala surati. Allah Ta'ala menciptakan Adam ni atas rupanya. Domeh rupanya nya balik kepada dia. Balik kepada Adam tu. Jadi nak tahu rupa Allah, tengok Nabi Adam. Dan nak tengok Nabi Adam pun rupa kita lah, manusia ni lah. Kali rupa Tuhan macam manusia. Baru ni timbul dalam internet, Tuhan ada tangan kanan. As-samawatu matwiyatun biyamini, tangan kanan. Hak tu disebut dalam Al-Quran. Hak selagi makiat mari akalan pula dah. Bila ada tangan kanan, dia bahang tangan kiri pula selagi. Kayak gitu Tuhan ada jari pula ni, tak tubik lagi ayat ni. Tak tubik lagi. Tak tubik lagi. Lagi tubik. Semua ni mari mana? Mari dari kaedah tadi. Tuhan kata gitu, gitulah. Tu mari dari itu. Tuhan kata gitu, gitulah. Qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang beriman ni berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Ta'ala Ar-Rahman tu. Dua jari, ada jari pula. Tangan tu satu hal dah. Ada ayat sebut satu tangan, ada ayat sebut dua tangan, ada ayat sebut banyak tangan. Manusia tak tahu. Pakai. Jangan sampai Tuhan kita lagi tu sama dengan Tuhan kat Corang Lanjut. Tahu Corang Lanjut? Jangan sampai orang kita ni bertuhankan dengan Tuhan hak sama kat tepi bukit Corang Lanjut. Cuma waktu tu nampak mata. Ni tak nampak mata, ni nampak sini. Nampak dalam kepala. Berkaki, bertangan lah, berjari lah, macam manusia lah. Tapi tak ada depan ni, nampak sini. Jangan sampai lagi.
Tapi nak kabarnya kesimpulan akhirnya fitnah ni, kegoncangan agama ni mari daripada mana? Mari daripada kaedah tadi itu. Kaedah inilah yang datang daripada gerakan yang saya kabar tadi. Kena berhati-hati, jaga-jaga. Terutama aspek akidah ni. Syariat tu boleh-boleh datang. Tapi kacau daun pun banyak jugalah. Jadi saya rasa sekadar itulah yang saya nak jelaskan. Kesimpulan, saya nak buat kesimpulan bahawa pertama sekali Islam ini umat yang satu, kena satukan dia, kena damaikan dia. Jangan cucuk api, jangan curah minyak, betul dia. Tapi kenyataannya tetap akan berlaku ikhtilaf, dia nak lagi dah. Itu sudah ditakdirkan. Cuma ikhtilaf ni, kalau ikhtilaf berlaku dari segi aspek-aspek lain boleh tahan. Tapi jangan sampai, yang perlu kita jaga sangat, jangan sampai ikhtilaf ni, kegoncangan ini melibatkan akidah. Dan contoh-contoh yang akan berlaku, saya beritahu tadi dah tu, kena jaga-jaga situ. Mudah-mudahan Allah telah selamatkan kita daripada kegoncangan. Bukan saja kegoncangan kehidupan ni, fizikal ni, tapi selamat juga daripada kegoncangan i'tiqad, keyakinan ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.